A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sadaqallahul azim. Wa ba'du, alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Timbalan Pengerusi, Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, para alim ulama, para asatizah, mungkin ada para habaib. Jika ada salah dan silap, mohon diberikan teguran. Alhamdulillah dipertemukan pada malam ni. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kali pertama sampai ke surau tuan-tuan. Di sini dia panggil madrasah dia tak, kalau KL dia panggil madrasah. Kalau Selangor panggil surau. UTC Sentul pernah pergi. Rupa-rupa depan ni surau kan. Masa tu pergi UTC Sentul, nak pergi JPN buat IC, tutup JPN, pergi singgah tu balik dia renovate buat aircon, dia kata kan. Hari tu dompet kena curi, tertinggal kena curi, hilang lesak, habis kena buat lane semua, duit je tak payah buat lane kan. Yang lain semua kena buat lane, IC, lesen semua kan. Itulah. Jadi berhati-hatilah bawa-bawa barang tu, tinggal di mana-mana berhati-hati. Kadang-kadang kita ada berhati-hati orang pula kan, kita tak cuai, orang lain pula yang tangan panjang. Nama saya Azrin bin Maisa, atau dikenal sebagai Dai Azrin, dari musim keempat 2016. Sekarang tugas sebagai penceramah bebas bertauliah KL dan Selangor. Masih lagi bujang 44 kotak. Itu yang penting tu, itu yang penting. Umur 24 tahun dan asal Bagan Serai, Perak, orang Banjar. Sekarang menetap di UK Bestari, Ampang. Dekat je dalam 20 minit macam tu kan. Baik tuan-tuan, mudahan pertemuan kita membuahkan satu hasil yang baik pada malam ni, mengeratkan hubungan silaturahim. Dan ni kawan saya, baru tahu dia duduk sini kan. Dan berjungu pun sahabat saya yang merakam video ni di YouTube. Jadi tuan-tuan boleh subscribe YouTube-nya, Simply Dakwah. Nanti boleh war-warkan di ujung, sebar-sebarkan kebaikan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang masjid, bila sebut tentang surau, bila sebut tentang musalla, madrasah yang kita pergi tiap-tiap hari menunaikan solat, ibadat di sini, tuan-tuan bila datang sini, tuan-tuan akan jumpa 4 jenis manusia. Masuk dalam masjid surau, kita akan jumpa 4 jenis manusia. Tak kira lah pi mana pun, masjid mana ke, surau mana ke, masuk je dalam tu, melangkah saja masuk dalam pintu, tuan-tuan akan jumpa 4 jenis manusia. Yang pertama, tuan-tuan akan jumpa manusia yang dia ni niat nak datang dan dapat datang. Dia niat nak datang surau, nak datang masjid, dia niat, dia akan datang. Dia niat nak sampai, betul-betul punya niat sampai orang ni. Ni kita malam ni niat nak mai dan dapat mai. Yang kedua, tuan-tuan akan jumpa orang yang berada di sekeliling sini surau ni, yang dia niat nak datang tapi tak dapat datang. Dia niat sungguh-sungguh nak mai, betul-betul nak datang tapi tak dapat datang. Mungkin ada apa-apa halangan, masalah dan sebagainya. Dan ada pula orang yang dia ni niat tak nak datang dan memang tak datang. Dia niat tak mau mai dan memang tak sampai. Dan ada pula orang yang keempat, dia niat tak nak datang tapi terdatang.
Kalau kita fikir empat-empat tu, kita hak mana satu? Nombor satu ke, nombor dua ke, nombor tiga ke, nombor empat? Ada orang yang dia nombor satu, dan ada pula orang yang dia tu nombor empat. Dia niat tak mau datang, tapi sebab orang ajak dia sampai. Dia niat tak mau main, malas nak main, tapi sebab tersinggah. Singgah main pi tandas ke, singgah main buat apa ke, ambil air ke, kereta habis air ke, singgah tempat yang dia singgah tu ada kawan dia. Elok pula waktu singgah azan maghrib, nak balik malu, duduk ke. Tu nama dia tersinggah. Ada orang yang macam itu. Empat-empat jenis. Tapi apa-apa pun, tolonglah kita berubah jadi hak nombor satu, yang mana niat nak datang dan dapat datang. Nombor dua tu mungkin ada apa-apa sebab. Baik, malam ni kita tengok satu hadis Nabi SAW. Dalam masa yang kita ada, kita tengok satu hadis riwayat daripada seorang sahabat yang masyhur, yang bila mana disebut nama dia, orang akan terus ingat. Tak payah nak fikir 2-3 kali siapa dia orang ni, tak payah. Bila sebut nama dia saja, orang akan kenal. Namanya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang cukup hebat. Dalam 10 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, selepas daripada nama Abu Hurairah nombor 1, nama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha nombor 2, dan nombor 3 ada yang menyebutkan adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Banyaknya meriwayatkan hadis Nabi SAW. Baik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, mati itu bagaikan kenderaan seorang mukmin. Disebutkan di situ, al-mautu rahitul mukmin. Mati itu adalah kenderaan bagi seorang mukmin yang nak menyampaikan dia ke hari akhirat, nak menyampaikan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana disebutkan kematian satu kenderaan, yang dimaksudkan adalah bila mana kematian itu nak menyampaikan dia kepada Allah. Baik, dan disambung dalam satu hadis lagi riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Nabi SAW, kata Nabi, siapakah mukmin yang utama? Bila mana Ibnu Mas'ud tanya, siapakah mukmin yang paling utama? Siapakah mukmin yang paling baik? Ayyul mu'minal afdal. Siapakah mukmin yang paling baik? Kita ni banyak orang mengaku baik, tapi dalam banyak mengaku baik, apa tanda-tanda kita ni seorang mukmin yang baik? Jadi malam ni kita nak tengok apa tanda-tanda mukmin yang baik. Kalau kita duduk seorang-seorang, kita kata kita ni baik, apa bukti dia, apa tanda dia? Sebab setiap satu benda dia ada tanda, dia ada bukti. Dia ada bukti. Dia ada satu benda yang bila tengok itu betul bukti dia. Kalau orang kata makanan itu sedap, apa tanda dia, apa bukti dia? Kalau orang kata tempat ni lawa, apa tanda dia, apa bukti dia? Kalau orang kata tempat tu mewah, tempat tu seronok, tempat tu best, apa tanda dia? Mesti setiap satu benda tu dia akan ada tanda. Sama juga dengan orang mukmin yang terbaik, dia ada tanda di sebalik itu. Apakah tanda tersebut? Bila mana ditanya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi jawab. Nabi kata yang terbaik budinya, orang mukmin yang terbaik, yang paling utama adalah ahsanuhum khuluqan, adalah yang paling terbaik akhlaknya. Dan orang mukmin mana yang paling kaya? Dia tanya dua soalan. Dia jumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dia tanya dua soalan. Dia tanya pada Nabi, ya Rasulullah, siapa yang paling utama, siapa yang paling kaya? Dua soalan, ringkas, tak payah pusing. Ni sahabat ajar kita. Bila mana ada satu kemusykilan, bila mana ada satu benda nak tanya, tak usah pusing-pusing, terus dia tanya. Ustaz, saya nak tanya macam ni, macam mana? Ni tak payahlah pusing. Ustaz, saya ada soalan, tapi sebelum saya tanya tu, Ustaz sihat? Sihat. Sembah panjang, ujung sekali kat setengah jam baru tanya. Ustaz tunggu lama nak balik. Tapi dia sebut sini, nak tanya, terus tanya. Dia tanya terus dua. Yang pertama, siapa paling baik? Yang kedua, siapa paling kaya? Yang paling baik adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlak. Dan yang kedua, siapa mukmin yang paling kaya? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, mukmin yang paling kaya adalah bukan yang paling besar keretanya,
bukan yang paling mewah rumahnya, bukan yang paling segak pasangannya, bukan yang paling bertimbun duitnya, tetapi adalah mereka yang paling banyak mengingati mati dan paling baik persediaannya. Jadi dua benda ni kita nak tengok pada malam ni. Aku nak jadi orang yang terbaik, aku nak jadi orang yang paling kaya. Sebab apa Nabi sebut? Dalam banyak-banyak soalan, pasal apa? Dalam banyak-banyak jawapan. Pasal apa bila Ibnu Mas'ud tanya siapa mukmin yang terbaik, Nabi jawab orang yang paling baik akhlak dia. Tapi Nabi jawab kadang-kadang ikut keadaan. Ada keadaan bila ditanya siapa mukmin yang terbaik, mereka adalah yang paling menjaga ibadat. Ada pula ditanya siapakah mukmin yang paling baik, mereka yang paling baik terhadap ahlinya. Siapa pula mukmin yang terbaik, mereka yang paling baik terhadap ibu dan bapanya. Ada macam-macam, tapi ini salah satu daripadanya. Nabi sebut yang paling baik akhlak dia. Bila orang sebut tentang akhlak, bila orang sebut tentang peribadi, bila orang sebut tentang perangai, ada orang yang nampak perangai ni, akhlak ni hanya pada tingkah laku. Kalau tingkah laku dia baik, kalau tingkah laku dia elok, dia lah orang paling berakhlak. Kalau tingkah laku dia cantik, dia lah orang berakhlak. Bukan. Sebab akhlak ni dia ada banyak. Dia nak menunjukkan seseorang itu dia adalah orang yang berakhlak, bukan mudah. Nak tengok macam-macam benda, salah satunya adalah perangai, tetapi ada benda lain. Kalau kamu nak panggil orang itu adalah sebagai orang yang berakhlak, akhlak baik, kena tengok beberapa benda pada dia. Kalau beberapa benda ni ada, makna dia layak untuk dipanggil sebagai orang yang berakhlak. Kita tanya sekali lagi, pasal apa Nabi sebut orang yang paling baik akhlak dia? Sebab kita ni hidup, mana ada seorang-seorang. Kita ni hidup tak seorang-seorang. Daripada lahir sampai mati, semua ada orang. Lahir orang sambut, bila nak besar orang besarkan, bila dah sekolah ada kawan di sekolah, bila sekolah menengah ada kawan juga, bila dah masuk universiti, masuk kolej ada kawan juga, bila dah kerja ada kawan, bila duduk di mana-mana ada jiran, bila datang di masjid ada jemaah, bila balik ke kedai makan ada geng ngumpat. Itu hak belakang tu, rajin ngumpat. Kan, geng. Bukan, ini sebahagian, bukan kita. Duk di mana-mana pun ada orang. Mana ada orang yang dia ni hidup seorang-seorang, tak payah teman. Dia kata tak payah, aku ni duk seorang-seorang pun boleh. Bohong. Dia naluri sifat fitrah manusia, dia nakkan satu hubungan, nak ada kawan, nak ada orang sekeliling dia. Jadi bila mana duduk dengan orang di sekeliling, nombor satu benda yang paling kena jaga adalah akhlak, perangai. Sebab orang kadang-kadang dia menilai perangai orang. Kadang-kadang kita tak perasan kita dinilai oleh orang lain. Orang nak tengok perangai kita baik ke tidak, orang nak tengok macam mana kita punya etika, akhlak, tingkah laku. Orang duduk dengan kita, orang test. Kadang-kadang kita tak perasan. Tuan-tuan duduk di mana-mana, kadang-kadang ada kenduri, kadang-kadang duduk di kedai makan. Orang tu, kita duduk berdua, kita dengan dia makan, tapi dalam pinggan dia ambil 3 ketui kuih. Kita pun tanya, pasal apa duduk berdua ambil 3 ketui? Tak pernah tanya kan? Siapa duduk berdua tapi ambil 3 ketui? Sebab dia makan satu, tuan-tuan makan satu, yang satu dia tinggal. Orang yang berakhlak, dia akan tolak. Tuan, bagi habis tuan, tinggal satu lagi. Tu orang berakhlak. Orang tak berakhlak, apa hang tinggal satu ni, siapa nak makan? Dia pergi makan. Memang nampak biasa, tapi akhlak. Orang yang berakhlak, ada kuih tinggal satu, walaupun sedap macam mana, dia akan tolak ke orang lain dulu. Tu orang berakhlak. Sama agak kalau pergi rumah orang. Sama kalau pergi rumah orang, makan di rumah orang, orang dah hidang air pada kita. Macam mana cara nak tambah air kali kedua? Adakah kita tuang sendiri? Oh, itu dah. Walaupun kita kata menyusahkan tuan rumah, tuang sendiri je lah. Orang yang berakhlak, dia akan tuang dekat tuan rumah dulu, baru tuang kat cawan dia. Nampak benda tu kecil, tapi sebenarnya itulah perangai. Ni, ayat kita habis, ayat tuan rumah ada lagi. Tapi kita nak minum lagi, nak tambah. Adakah kita terus tuang pada cawan kita? Tak. Cara dia adalah tambah sikit dulu pada tuan rumah, baru bubuh kepada kita. Nampak biasa, nampak kecil. Tapi sebenarnya kalau orang itu dia memerhati betul-betul tentang ilmu kehidupan dan akhlak, dia akan nampak satu benda, oi dia ni. Tapi tak ada apa pun pada mata kasar. Tapi nak tengok nilai tu. Walaupun kecil benda dia, tapi sebenarnya besar. Orang bagi makanan pada kita,
bila mana kita buka di depan orang, kita sebut satu perkataan, loh ni aku dah makan semalam. Orang tu bagi mi goreng, sedap mi dia, sayur banyak pada mi. Oh sedap. Itu nama dia mi sihat. Sayur banyak pada mi. Kadang-kadang kita tak suka. Udang memang tak ada lah. Mana ada orang nak bagi udang. Kalau dia masak pun dia bagi mi dengan sayur ya. Udang dia punya. Kalau dia bagi pun kepala dengan ekor ya. Kalau termasuk memang tak ada pun. Tapi dia bagi. Orang yang berakhlak, bila mana dia dah makan pun semalam, dia dah makan, pagi tadi pun dia dah makan mi, dia dapat, dia akan puji, ya Allah sedapnya, lama tak dapat yang ni, hei lama mengidam, tiba-tiba hang bagi, terima kasih sungguh. Tu orang berakhlak. Tapi kalau yang tak berakhlak, loh mi lagi aku dah muak makan mi, hang bagi pula. Agak-agak yang bagi tu rasa apa? Cik hati tu dia daripada subuh sampai ke tengah hari masak. Kopek ni, buat ni, basuh ni. Lah sekali bila dapat orang sebut, aduh muak dah aku makan mi, semalam bagi mi, hari ni dapat mi, hari ni hang pula bagi, muak dah aku. Orang yang berakhlak dia takkan sebut macam tu. Walaupun dia dah makan tadi, dia akan sebut, oi sedap ni. Tu orang berakhlak. Sama juga akhlak menerima berita. Bila mana ada orang cerita satu benda pada kita, macam mana akhlak menerima berita dan menyahut panggilan orang. Yang ni benda kecil tapi sebenarnya bila mana dibuat nampak hebat. Kalau kita kata akhlak menerima berita, akhlak mendengar panggilan orang, itu benda kecil, takkan Nabi suruh kita buat. Nabi bagi tahu pada kita, bila mana ada orang panggil kita, jangan kamu hanya memalingkan muka. Tetapi Nabi ajar pada kita, bila orang panggil, pusing seluruh badan tengok orang. Pusing seluruh badan tengok orang tu, daripada atas sampai ke bawah, pusing menghadap dia dan duduk di depan dia, betul-betul dengar apa yang dia nak cakap. Ini akhlak menerima berita. Dan bila mana orang itu dia sampaikan satu berita, sampaikan satu cerita yang kita dah tahu cerita tu, jangan sesekali kamu sebut perkataan, ni aku dah tahu. Jangan sesekali sebut. Yang paling baik adalah kita dah tahu, kita buat tak tahu. Orang tu cerita pok, hari ni nak 60 orang kena, hari ni 60 orang kes. Kawan tu kata, kita dah tahu. Padahal kita yang duk buh dalam grup, tapi dia tak perasan. Dah kali dia cerita kat kita, adakah kita kena sebut, aku yang buh dalam tu, lambat. Tu tak syok. Yang paling baik adalah kita sebut, ya ke 60 aku baru tahu, padahal kita dah tahu. Benda kecil tetapi menjaga hati, tu nama dia akhlak bila mana dengan orang lain. Sebab tu Nabi sebut di sini, yang paling baik, yang paling utama adalah yang paling baik akhlak dia. Tuan-tuan masuk ke sini pun ada akhlak dia. Tuan-tuan duduk di dalam ni pun ada dia punya akhlaknya. Sebab tu dia buat satu kitab, namanya adalah Anugerah Tuhan, Adab-adab Islam. Dalam tu ada 42 adab yang diceritakan, adab yang kecil tetapi manfaatnya cukup besar. Di antaranya yang saya cerita tadilah adab menerima berita. Banyak adab dalam tu. Kalau kita kata adab tu tak penting, takkan ulama buat kitab tentang adab. Sebab tu malam ni alang-alang jumpa, saya kongsi kat tuan-tuan 3 cara macam mana nak jadikan akhlak kita ni akhlak baik, macam mana kita nak duduk dengan orang-orang jadi seronok, macam mana kita nak pergi mana-mana pun orang suka kehadiran kita. Caranya 3. Apakah 3 tersebut? Yang pertama, maniskan wajah. Akhlak nombor 1 dia letak pada muka. Akhlak nombor 1 muka. Tadi saya main ni, mana-mana tempat pun tuan-tuan pergi, kita ni kalau sampai di mana-mana, orang akan tengok, mula-mula tengok apa? Orang akan tengok muka dulu. Sampai je orang tengok muka. Sebab tu tadi pakai topeng masuk. Kan. Siapa-siapa orang akan tengok muka. Bukan kata saya, mana-mana siapa-siapa pun pergi mana-mana tempat, sampai je orang tengok muka. Jarang orang tengok tumit. Mana tumit dia? Mana ada? Tak ada. Orang tengok muka dulu. Muka segor. Ya Allah, cesehra banu. Orang tengok muka. Tapi bila mana muka masam, muka tak seronok, orang pun jadi macam berat nak terima kita. Jadi nombor 1 diajarkan, Nabi Muhammad ajar pada kita, tuan-tuan duk marhaban, berzanji, selawat, kan disebut wajah as-sururi, wajah yang menggembirakan.
Nabi Muhammad wajah menggembirakan. Tak pernah tuan-tuan jumpa sahabat sebut, aku melihat wajah Rasulullah rasa tidak tenang. Mana ada? Tak pernah jumpa. Tapi ada yang disebut, sahabat kata, aku tak pernah tengok orang yang paling manis senyumannya selain daripada Rasulullah. Di pagi solat sunat hari raya Aidil Adha, ada seorang sahabat bagi tahu, waktu tu Nabi Muhammad berpakaian serba merah, disinari dengan cahaya matahari waktu duha. Waktu itu aku tidak pernah nampak manusia yang paling segak kecuali Nabi Muhammad. Nak tunjuk segak sebab muka. Lepas ni kita ubah. Yang jenis tak reti senyum, senyum lah. Yang jenis tak pernah senyum, senyum lah. Yang jenis jumpa orang masam muka, senyum lah. Senyum ni bukan kena bayar, tapi orang paling malas nak senyum. Tuan-tuan, kalau jadi orang yang bekerja, orang jadi meniaga ke apa, kalau tuan-tuan meniaga rajin senyum, ramai orang datang. Kalau jenis meniaga rajin senyum, ramai orang sampai. Kita duduk di tepi jalan meniaga nasi lemak, rajin senyum, oi, tobat orang singgah. Tambah pula nak darah pula, lagi ramai singgah. Hai, ya Allah, seronok. Tapi kita hak jenis masam muka, agak-agak ada orang nak singgah. Tengok macam dah sedap, tengok hak tuan dia, aduh, punya masam muka, pijik ke dalam tu. Sebab yang meniaga. Tapi bila mana senyum, manis muka, kalau tuan-tuan sampai mana-mana masjid, hak pengurusi, hak AJK, hak jenis manis muka, yang main ceramah pun jadi seronok. Tapi ni daripada masuk sampai kebalik, masa muka. Yang berceramah pun rasa macam dia ni marah kat aku. Sampai dah awal dah, parking dah betul dah. Apa dia tak kenal lagi ni? Masa muka. Cuba ubah. Kita kata saya memang macam ni Ustaz. Saya ni bekas komando. Komando tak komando lah. Itu hang punya kerja. Jumpa dengan orang, senyum lah. Ni kadang-kadang balik ke rumah pun masa muka. Masa muka. Anak tengok takut dengan ayah. Isteri tengok takut dengan suami. Anak pun jadi macam tak puas hati dengan ayah. Tu yang sebut tu, ayah saya masak ketum. Sudah. Marah dengan ayahnya pasal. Sebab masam sangat muka. Senyum-senyum lah. Balik kerja tahu penat. Kalau jiran tegur, jangan marah jiran. Nampak letih ingat muka tu balik kerja tu, senyum sikit. Hantar apa? Hang bukan kerja. Marah. Aku kerja. Ada jam apa semua ni, main naik motor, hujan, naik kereta, jam, jalan kaki kena rompak. Payah sungguh lah hidup macam ni. Hang pula balik tegur-tegur macam ni pula. Hang bukan kerja. Marah. Jiran tanya, baru balik kerja ke? Marah. Orang dah balik kerja, dah tahu balik kerja, tegur-tegur lagi. Buat apa? Dah tahu tanya, buat apa? Kita marah orang bila mana orang tu tanya apa yang kita buat, dia dah tahu. Kita marah. Kita daripada logik akal, kita kata apa dia ni dah tahu pergi tanya lagi. Kalau kita kata orang tu dah tahu apa kita buat, tapi dia tanya, tu benda sia-sia. Takkan Allah pergi tanya pada Nabi Musa apa yang ada di tangan kamu? Nabi Musa kan bila mana daripada kota Madian, lepas jumpa dengan Nabi Syuaib, kahwin dengan puteri Nabi Syuaib, dapat tongkat, diberikan tongkat oleh Nabi Syuaib. Lain kali nak balik ke kota Mesir, setelah lama tak balik, Allah perintahkan kepada Nabi Musa balik ke kota Mesir. Baliklah wahai Musa ke kota Mesir. Fir'aun ni dah melampau sangat dah. Fir'aun ni melampau sangat dah. Lain kali bila dia kata macam itu, nak balik, bila nak balik minta seorang teman, dapat Nabi Harun. Bila mana dapat Nabi Harun, nak balik dalam perjalanan, Allah tegur Nabi Musa, wahai Musa, apa di tangan kamu? Nabi Musa kata, tongkat. Ikut logik, takkan Allah tak tahu apa di tangan Nabi Musa? Allah maha mengetahui, tapi Allah tanya, wahai Musa, apa di tangan kamu? Disebutkan tafsirannya, Allah menegur sebab nak bagikan ketenangan pada hati Nabi Musa. Istilah senang faham, nak ramah mesra lah. Saja nak tegur-tegur, nak ramah mesra dengan Nabi Musa. Sama macam kita. Bila kita tengok kawan tu buat apa, kita dah tahu saja, kita tegur. Buat apa tu? Kita tegur. Yang kita ni jenis marah. Dah tahu aku buat apa, tanya lagi buat apa, takkan tak nampak? Marah. Apa marah? Kawan tu tegur sebab nak ramah mesra, sebab nak seronok-seronok, nak sembang. Ini bila mana jiran tak tegur kita, kita marah. Bila mana jiran tegur pun kita marah. Duduk nyembang di masjid, kata kawan aku duduk itu dah 2 bulan tahu singgah sebelah rumah. Singgah pula dah pindah rumah sebelah rumah. Langsung tak tegur aku, pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja. Sombong sungguh dia. Hang tegur, cakap macam tu.
Tapi bila mana dia tegur, marah pula. Ada pernah orang tanya, dia mai rumah orang di kampung saya di Perak. Dia kata saya ada jiran, dia kata yang jenis sombong, tak mau tegur orang, pergi kerja balik kerja, pergi sembahyang Jumaat tu dia balik tu je kerja dia. Yang tu je waktu nak nampak dia, lain tak ada. Jenis hidup tak bermasyarakat. Itu dia kata, macam mana nak buat kat orang macam ni? Apa kena buat dengan orang macam ni? Macam mana nak jadikan dia ramah? Nak jadikan dia ramah adalah kita kena ramah. Selagi mana kita tengok sombongnya dia, sombongnya dia, bila dia nak berubah? Kita duk sebut dia sombong, tapi kita tak pernah tegur dah. Cara nak ubah orang adalah ubah diri sendiri. Bila mana kita ubah diri sendiri, orang yang berada di sekeliling pun akan berubah. Dia sombong, dia tak mau tegur kita, kita pergi tegur dia dulu. Kita pergi bagi salam kat dia dulu. Hari pertama bagi salam, hari kedua ajak dia minum, hari ketiga hantar makanan. Takkan bagi makanan dia tak buka pintu, bohong. Orang kita ni jenis dapat makanan, seronok sangat. Assalamualaikum, ada di rumah dah? Oh tak ada, saya nak keluar lah. Esok mai pula, Assalamualaikum, saya datang ni nak menyembang, ada di rumah dah? Oh saya busy lah. Assalamualaikum, ada di rumah dah? Oh saya nak keluar lah. Hari keempat, Assalamualaikum, saya bawa mi rebus ni. Oi, masuk. Dengar mi rebus masuk, kambing bakar, lagi seronok. Tapi kita tak buat. Bila kita tak buat, kita kata kat dia sombong. Tapi kita yang tak buat. Sebab tu balik kepada tadi, akhlak tu nombor satu, muka. Orang tengok muka Nabi Muhammad masuk Islam sebab tengok wajah menggembirakan, wajah yang menyenangkan. Bila tengok muka Nabi Muhammad saja, ada seorang yang sebut, dia kata, aku tak pernah tengok manusia sesopan ini wajahnya. Makna kata, Sayyidina Abu Bakar dah lembut, Nabi Muhammad lagi lembut pada Sayyidina Abu Bakar. Agak-agak macam mana? Nabi Muhammad diceritakan dalam satu riwayat, ketika mana pulang, ketika mana balik ke rumah, Sayyidatina Aisyah tak masak. Bila tak masak, Nabi Muhammad tanya, ada apa nak dimakan pada hari ini? Ada apa nak dimakan pada hari ini? Lepas tu Sayyidatina Aisyah kata, tak masak apa hari bang? Tak masak apa hari? Lepas tu Nabi kata, tak apa, kalau macam tu kita puasa hari ni, agak-agak boleh buat. Masak apa kan ni? Balik kuliah subuh ni, lapar ni, ada apa sarapan pagi ni? Tu tak masak ni bang. Ingat ke kata nak pergi jogging? Pergi jogging apa pula, lapar ni. Buka peti empas pintu, tercabut pintu peti. Itu kita. Tapi Nabi Muhammad lembut. Tak apa, puasa kalau macam tu. Ada riwayat lain cerita, Sayyidatina Aisyah, riwayat tu sebut masak sup. Bila masak, masin. Tapi Nabi Muhammad ajar satu cara paling mudah nak menegur bila mana isteri masak tak berapa sedap. Nabi Muhammad tak kata putih selera macam ni, putih selera. Nabi Muhammad tak macam tu. Tak ada Nabi Muhammad tolak pinggan, macam ni yang malas nak makan ni, suruh masak tak masak, lapak suruh masak tak sedap. Ada Nabi buat itu? Tak ada. Tapi Nabi makan masin, Nabi panggil, mai makan sekali. Itu Sayyidatina Aisyah kata, tak apa makan. Mai makan sekali. Bila dah pagi, mai makan. Bila duduk makan rasa-rasa, Allah masin ya Rasulullah. Nabi kata, Nabi diam, tak kata apa. Tapi Nabi nak tegur, tak sampai hati. Dia fikir balik, dia masak dah letih, dia buat dah macam-macam, dia basuh beras sebiji-sebiji, dia siang ikan sekor-sekor, dia basuh macam-macam dia buat. Tapi dah letih macam itu, agak-agak sampai hati ke bila dia masak masin sikit, nak baling pinggan, tak sampai hati tu. Siapa yang jenis isteri masak masin sikit, macuh air manis sikit, baling cawan, baling pinggan, maki ke teluri tumpah, tak berhati perut tu. Kalau fikir balik, dulu ada orang cerita, dia kata, saya ni dah kahwin dengan isteri saya 30 tahun. Kalau sehari sekilo ikan, 30 tahun, tak 60 kolam dah dia siang. 60 kolam pun dia siang. Tu kalau fikir balik sampai hati ke nak marah? Tak sampai hati tu. Ya Allah, hebat. Tapi kita boleh cerita je lah, kita belum kahwin. Itu yang silap, itu yang sedih. Dia sedih tu bukan sebab apa, sedih sebab cerita-cerita tapi pengalaman tak ada, tu sedih. Doa-doa lah mana tahu aku jumpa di sini. Jadi orang Ustaz orang mana? Orang Sentul. Kan.
Ustaz orang rumah orang mana? Orang Sentul. Jumpa di mana lah? Mai jumpa. Mana tahu kau jadi gitu. Kan ramai ustaz-ustaz gitu. Kan? Baik. Okey. Selesai. Itu nombor 1. Baru buka dimah tau. Dah 8.20. Nombor 1. Dia sebut tentang wajah. Muka. Akhlak nombor 1, muka. Ubah muka jadi rajin senyum, orang pun jadi suka. Yang kedua, akhlak ni dia letak di mana? Akhlak ni dia letak pada lisan, lidah. Tadi dah sampai, orang dah tengok muka, habis sembahyang duduk di sini pasal mikrofon, orang nak dengar apa yang dia cakap. Lisan nombor 2. Kalau muka dah cantik, muka dah segak, mulut pula jahat, tak jadi apa juga. Sebab tu Nabi cerita, Nabi kata siapa beriman pada Allah, siapa beriman pada hari kiamat, falyakul khaira aw liyasmut. Cakap yang baik-baik, kalau tak ada apa nak cakap, diam. Tapi kita ni jenis orang kita, bila diam rasa tak seronok. Dia nak bercakap juga, tak boleh bercakap, dia tulis. Dia nak maki orang, tak boleh depan-depan, dia takut. Dia tulis di Facebook, dia tulis di sini, dia tulis di sini. Dia cakap juga. Orang yang bijak adalah dia berfikir dulu sebelum dia cakap. Dia takut bila mana dia cakap jadi dosa, bila dia bercakap jadi pertelingkahan, bila dia bercakap orang tak suka. Dia fikir dulu apa dia nak cakap. Orang yang berakhlak, dia cakap yang baik-baik. Apa makna cakap yang baik-baik? Cakap yang baik-baik maksud dia adalah bila dia bercakap jadi pahala, bila dia bercakap jadi nasihat, bila dia bercakap orang suka, bila dia bercakap orang boleh tunggu lama bila mana dia bercakap. Ni nama dia orang yang baik dalam lisan. Tapi bila kita tengok, asyik kita buka mulut orang lari, asyik kita bercakap orang tak suka, asyik kita keluarkan apa-apa je pada lisan kita, orang rasa sakit telinga. Jawapan dia, ada benda yang tak kena. Salah satunya adalah bercakap dalam keadaan tak berakhlak. Panggil orang dengan panggilan yang wuduh, maki orang depan-depan. Ustaz, saya nak nasihat dia, saya nak nasihat dia, dia tak boleh terima. Oh, memang nak nasihat dia, tapi tengok balik macam mana cara nasihat dia. Sebab kita ni bila mana kita nasihat orang, orang tak terima, kita marah orang tu. Apa dia tu, orang dah nasihat dan tiba-tiba macam tu pula dia layan perangai, tengok perangai tu. Tapi hang tengok balik macam mana cara hang nasihat dia. Nabi ajar pada kita beberapa benda dalam nak menasihati orang. Salah satunya adalah guna bahasa yang baik. Jangan tinggi-tinggi suara, tenang dalam menasihati, jangan malukan dia. Ni nak nasihat orang. Kita keluar pada tandai, tengok-tengok ada pilih tak tutup. Kita kata siapa tak tutup ni? Siapa jenis tak tutup ni? Kalau sikit tak apa, buka habis. Oh, siapa tak tutup ni? Kita pun ingat balik belakang, siapa hak lah kali keluar tadi? Rupa-rupa Tok Bilal. Tok Bilal Kelang Kabut datang lewat sikit, nak azan Kelang Kabut, ambil wudu, tak sempat tutup, masuk lari terus. Mai petua pengurusi masuk tengok. Oh, Tok Bilal rupanya. Tunggu dia. Kita nak nasihat orang supaya jangan terlupa tutup pad. Tapi kita habis-habis kuliah maghrib, sebelum bayar isyak kita buat pengumuman. Assalamualaikum tuan-tuan. Waalaikumsalam. Saya ada sikit pengumuman. Selesai bagi pengumuman lah kali dia sebut. Saya ada satu teguran. Tadi waktu jam pukul 7.20 macam tu, saya keluar pergi tandas. Tengok-tengok ada pilih tak tutup. Jadi tuan-tuan lepas ni berhati-hatilah. Sebab pilih tu kalau dia keluar air. Ya, bila dia keluar air, jadi takut-takut kalau dalam setengah jam biar macam tu, dekat-dekat 60,000 kena bayar tu. Sebab bil air tu mahal sekarang kan. Baru-baru ni tak ada air pula. Lepas tu bila mana ada air dibuang-buang gitu pula. Jadi hati-hatilah. Dan tadi saya masuk tandas tadi, saya syak Tok Bilal. Mana Tok Bilal? Tok Bilal. Jangan lupa. Lepas ni bila mana keluar tutup balik. Tadi tak tutup, habis tu. Satu tandas penuh air tu. Malu tak Tok Bilal? Malu. Aduh, Tok Bilal tu. Malunya aku. Aduh. Malu Tok Bilal. Nak tegur umum. Dia akan terasa, dia akan tahu. Oh, lemak dia tegur aku ni, aku tak tutup tadi. Dia tahu. Tapi jangan sebut nama dia. Nabi tak bagi tu. Kata Ibnu Hajar sebut, kalau orang itu dia tegur kamu depan-depan, seorang-seorang kamu je dia tegur, itu namanya nasihat. Tapi bila mana dia tegur ramai-ramai, dia sebut nama kamu, itu memalukan. Niat memang baik, tapi itu nama dia memalukan. Kalau nak puji lain cerita. Tuan-tuan, saya ada satu pengumuman. Ni kawan kita baru dapat ni, tokoh ni. Tu tak apa. Janganlah nak sebut tokoh pun, sebut umum-umum malu-malu. Tuan-tuan, kita ada kawan kita baru dapat tokoh. Siapa dia? Tak boleh sebut.
Itu tak apa, benda baik tak apa sebut. Tapi hak yang macam tadi, malu dia, aib sian dia, kan? Maka tutup dengan sehabis baik lisan tu dalam menasihati. Baik, kita laju sikit. Tu baru yang pertama. Yang ketiga, akhlak itu pada tingkah laku baru betul. Sebab tu Nabi bagi tahu pada kita, daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, Allah akan soal pada hari kiamat. Dalam hadis ada, dalam ayat Quran ada surah Yasin dengan hadis tentang takkan berganjak kaki seseorang anak Adam selagi mana tak ditanya pada dia 4 soalan. Soalan yang keempat, anggota kamu kemana kamu binasakan? Allah tanya tentang akhlak pada anggota, daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Tangan, apa kamu buat waktu di atas dunia? Adakah tangan kamu tangan berakhlak ataupun tangan kamu tangan yang tidak berakhlak? Sebab tu bila mana tuan-tuan ambil uduk, rajin-rajinkan detik dalam hati bila mana ambil uduk tu, baca bila basuh muka, ya Allah, kau bersihkan wajahku seperti mana kau bersihkan wajah orang yang kau sayang, ya Allah, janganlah kau gelapkan wajahku seperti mana wajah musuhmu, ya Allah. Baca, detikkan dalam hati, bagi terdetik dalam hati. Basuh tangan, ya Allah, tangan ni banyak buat benda tak elok, ya Allah, tangan ni terlekung di surau saya, ya ambil, ya Allah. Tangan ni pinggan bangkuk bulan Ramadan saya tak pulangkan lagi. Ada tempat bagui dia buat gotong royong basuh telekung. Minggu ni, Ahad ni orang ni basuh, Ahad depan orang ni basuh, Ahad sekali lagi orang ni basuh. Bagus. Tapi yang tak bagus dia ambil 20 hantar 19. Mana tu? Ambil 20 hantar 19. Dia balik rumah dia tengok, ni boleh ni, ni lagi okey ni, nampak? Dia ambil satu pakai di rumah, duduk di rumah sembahyang duha, sembahyang zuhur, sembahyang asar di rumah. Anak main-main tepi mak tengah sembahyang, anak baca surah Khairiyah. Mak ni bukan surah sebelah rumah, mak anak baca, tulis kat telekung. Aduh, malunya, belilah. Bukan mahal sekarang telekung. Kat sini pun ada jual. Pak Kiswah Zainab ni ada telekung jual. Nanti tuan-tuan ambil flyer seorang satu. Ada jual telekung sini. Kelengkapan jenazah pun ada kalau nak simpan di rumah. Nak buat nak buat pengajaran, kalau letak depan pintu gantung. Nak keluar je nampak pengurusan jenazah. Ya Allah, tak lama aku pakai ni. Nampak? Boleh. Beli ya. Banyak sekarang kan telekung-telekung jual. Tapi dok jenis semangat ke nak ambil ke surau. Tu baru telekung, belum pinggang mangkuk. Sian Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, pengurusi jawatan kuasa. Tiap-tiap bulan Syakban pilang kahwin. Ingat saya saja pilang kahwin bulan Syakban. Lepas Syakban apa? Lepas Syakban bulan apa? Ramadan. Ramadan nak pakai pinggang mangkuk banyak. Tiap-tiap tahun kena beli. Tahun lepas beli 400 pinggan, 400 cawan, 400 sudu, 400 gerpu, 20 jak beli. Bila habis saja bulan Ramadan tinggal 30. Mana dia lagi 330 mana dia? 370 mana dia? Semua pakat bawa balik. Hari pertama buat sup gearbox, sorang-sorang bawa balik pinggan. Bukan hantar balik. Sial tu, jenuh tiap-tiap kali habis Ramadan je kira. Tiap-tiap kali habis Ramadan je kira. Tu kira mesti tak cukup. Ada yang bawa balik. Yang paling menyedihkan, AJK sendiri bawa balik. Dengan harapan nak hantar balik tu. Aku pinjam Zat no, aku pergi hantar je. Nanti malam aku hantar balik. Pergi bawa balik. Betul tak hantar, esok ambil pinggan lain pula. Tu seronok macam tu. Tak cukup ke pinggan di rumah yang percuma-percuma tu. Beli sabun dapat pinggan, beli Colgate dapat pinggan, beli kain dapat pinggan. Tak cukup lah. Nak juga lagi, ambil juga lagi. Tiap-tiap tahun kena pilang kahwin, jenuh. Yang pi tu seronok nak buat balik tu jenuh. Jenuh jampi di custom tu. Ayat surah Yasin ayat 9, waja'alna min baini aidihim saddaun, nak lepas. Tapi tak, dah sampai ke sini ada pula orang ambil bawa balik. Dia pula baca nak bawa balik. Nak curi pinggan, dia pula baca surah Yasin ayat 9. Baik, okey, selesai hak tu. Tangan, baru tangan. Masuk pula kedai ni. Ulama bagi tahu kat kita bila basuh, baca ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika mana dia kanak-kanak, Nabi Muhammad usap kepala dia, Nabi Muhammad baca Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Nabi Muhammad baca. Tuan-tuan kalau pergi jumpa budak-budak, hak ni apa orang panggil? Kerak jambul apa istilah? Yang pusing budak tu,
Lepas tu cukup jambu. Kan tuan-tuan pegang kepala dia. Bila pegang kepala dia, tak usahlah sebut benda-benda merapu. Ui, ya Allah comel tu. Han tengok pipi tu, serupa roti menggali tu. Nampak? Sebut benda tu buat apa? Pegang kepala dia. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Baca doa tu. Bila Rasul ambil wuduk, baca Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Baca. Basuh telinga, ya Allah, telinga dia banyak dengar benda tak elok, dengar benda maksiat, dengar benda yang merapu-merapu, ya Allah ampunkan dosa telinga, ya Allah. Basuh kaki, ya Allah, kaki ni banyak pergi ke tempat maksiat, pergi ke tempat tak elok, detikkan dalam hati. Ni anggota akhlak tentang anggota. Sebab tiga-tiga benda tu daripada muka, daripada lisan, daripada anggota, lengkap tiga tu, barulah layak dipanggil sebagai dia orang yang berakhlak. Sebab duduklah di mana pun, campaklah di bumi mana pun, kalau orang ini dia berakhlak, orang macam itu akan disayangi. Tapi masalah dibenci sebab ada slack kat tiga benda ni. Cuba cek hak tu je. Baik. Dan kita nak tutup dengan yang terakhir ni. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, ditanya kepada dia, siapakah mukmin yang paling kaya? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang paling kaya adalah yang paling banyak mengingati mati dan paling baik persediaannya. Banyak mengingati mati. Banyak mengingati mati ni maksud dia bukannya duk tu, ya Allah bila nak mati, aduh rasa nak mati, bukan macam tu. Yang dimaksudkan banyak mengingati mati ni, orang ni dia akan ada satu sifat zuhud. Zuhud ni jangan salah faham. Ada orang salah faham zuhud. Dia salah faham zuhud, dia kata dunia tolak, akhirat je ambil. Tu bukan zuhud. Zuhud ni makna dia dunia di tangan, akhirat di hati. Dia cari kekayaan sehabis banyak, tetapi yang hasilnya dia nak bagi pada akhirat. Ni nama dia orang kaya, orang yang zuhud. Sebab ada pernah kawan saya pergi ceramah di satu tempat, dia pergi ceramah pakai baju batik. Bukan saya malam ni, bukan. Kawan. Bukan. Ni cerita betul. Pergi pakai baju batik ceramah, kan? Lepas tu bila pergi, ada jemaah ni kata, ustaz ni tak zuhud ustaz. Pasal apa? Ya, ustaz tak tiru Nabi ya. Pasal apa pula? Mana ada Nabi ceramah pakai baju batik, dia kata. Lo, mana ada Nabi ceramah pakai baju batik, dia kata. Ui. Habis tu kata Nabi ceramah pakai jubah tak? Oh, kita pakai kan, tapi ada kadang-kadang kita pakai baju batik. Dia kata Nabi mana ada ceramah pakai baju batik, dia kata. Lepas tu tanya kat dia, Nabi ceramah main naik apa? Nabi naik jalan kaki kot. Habis tu Abang Haji main naik apa? Oh, saya naik Audi. Wah, Nabi naik Audi ke? Tanya dia. Ui, dia boleh, orang lain tak boleh. Dia faham zuhud tu lain. Ada agak tempat. Mereka ni jenis-jenis macam ni semua tak ikut Nabi ni. Orang dah bagi kemudahan, pakai dah. Macam ni tadi tuan pengurusi tanya, ustaz kat mana ustaz? Saya kata saya dah nak dekat, on the way. Kalau kata telefon ni, Nabi tak pakai telefon, tak zuhud pakai telefon, habis nak hantar pakai apa? Burung merpati. Tulis surat kat burung merpati, hantar. Pergi hantar, lepas pergi ke ustaz. Ini kalau hari ni hantar pakai burung merpati, lagi 3 tahun pun saya main ceramah sini. Balah punya balah. 3 tahun baru sampai. Orang Allah dah bagi kemudahan, pakailah. Nabi suka pakaian yang cantik. Apa pakaian cantik? Menutup aurat, segak elok, tak meniru budaya lain, agama lain, pakai asalkan menutup aurat, jalan je lah. Ini dia kadang-kadang fikir lain. Tu sebab tadi kata zuhud tu, dunia di tangan, akhirat di hati. Dia buat segala benda. Islam tak larang kaya. Berapa ramai sahabat-sahabat kaya. Tengok apa nama Abdul Rahman bin Auf, kaya. Abdul Rahman bin Auf ni sahabat yang ada satu perangai pelik. Perangai dia adalah dia suka keluar selepas isyak bawa kantung duit. Keluar lepas isyak bawa kantung duit. Orang tanya pasal apa Abdul Rahman bin Auf keluar lepas isyak bawa kantung duit? Dia ni jenis suka bayarkan hutang orang. Dia pergi ke kedai-kedai, dia ketuk pintu. Assalamualaikum, dia ketuk pintu. Dia kata okey, kedai kata esok boleh tak? Esok malam ni kedai dah tutup je. Kalau nak beli apa-apa esok malam kedai dah tutup, kita tak jual beli dah malam-malam. Dia kata saya bukan nak jual beli, saya nak bayar hutang. Kalau macam tu buka.
Dengar bayar hutang, buka pintu, pak, terkejut kawan. Tuan Abdul Rahman bin Auf mana ada hutang dengan saya? Tuan ni kaya mana ada hutang dengan saya? Dia kata, memang saya tak ada hutang kamu, tapi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, orang kat sini ada hutang dengan kamu, betul tak? Betul ada, dalam buku 55. Pergi tengok. Dia kata, pergi ambil buku 55 mai sini, nak tengok siapa ada hutang. Tengok-tengok, no, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Sia, ahli jawatan kuasa, biro dakwah, semua ada situ nama. No, semua ada nama. Tengok. Dia kata, berapa semua sekali kira. Lepas tu kira. No. Lepas tu dia kata, ni, saya tolong bayar untuk mereka, tapi ingat, jangan bagi tahu saya yang bayar. Tu Abdul Rahman bin Auf punya kerja. Kita tambah hutang orang. Bukan pergi bayarkan hutang orang, pergi tambah hutang orang. Tapi dia tolong bayar hutang orang. Kaya, tuan-tuan. Hebat sungguh kaya dia. Ada kita sebut, saya ni sibuk, saya ni busy, tak sempat beribadat, tak sempat nak buat ni, tak sempat buat ni. Quran saya tak sempat baca, sembahyang pun kadang-kadang tertinggal, tak sempat, sibuk. Kita kata kita sibuk. Ada orang yang sangat kaya, yang sangat sibuk, tetapi dia waktu dengan Allah jangan ganggu. Ada seorang hamba Allah, nama dia adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, busy-nya dia bukan hanya mentadbir manusia, haiwan pun dia takbir, angin pun dia takbir. Busy-nya tu, kaya, memang kaya sungguh, tapi kaya-kaya waktu dengan Allah jangan ganggu. Hebat tu. Ada seorang sahabat, dia ni waktu siang busy, waktu malam jangan ganggu. Tu waktu dia dengan Allah. Sebab tu disebutkan qumil laila illa qalila. Bila tengok dalam surah Muzammil, tuan-tuan tengok ayat 1 sampai ayat 5, tengok dalam tu, Allah bagi tahu pada kita, bangunlah walaupun sedikit waktu malam. Sebab tahu siang kamu sibuk. Siang pun kalau sempat ibadat pun sikit-sikit je, tapi malam ada peluang banyak. Bangun, waktu tu waktu kamu dengan Allah. Nak minta apa, minta. Siapa sini ada permintaan, malam bangun. Ya Allah, saya nak ni. Ya Allah, tolong ni. Waktu sepertiga malam bangun. Waktu tu anak panah kena pada sasaran, doa mustajab pada waktu tu. Tapi kita tak buat, rugi. Oi, saya tak boleh ngantuk, tak boleh buka mata pada waktu tu. Tak payah ambil wudu, bangun. Paling malas pun angkat tangan doa. Paling malas bangun sikit angkat tangan, ya Allah, tidurkanlah saya balik. Amin. Angkat tangan sikit punya dia. Angkat tangan doa. Sebab waktu tu doa mustajab, tak doa rugi. Sebab tu dah diajarkan dulu kat tuan-tuan. Kalau ada yang pernah tengok video saya dah ajar dah. Saya kata, kalau paling malas doa pun, buat satu doa yang cukup ringkas supaya senang kita baca. Apa doa dia? Ya Allah, macam mana semalam, macam itulah hari ni. Ya Allah, amin. Itu teruk sangat tu. Itu teruk sangat. Ya Allah, macam biasalah. Ya Allah, amin. Macam biasa. Malaikat kata, biasa pun tak berdoa, macam biasa apa? Tak buat satu doa ringkas kita punya. Ya Allah, murahkan rezeki, ampunkan dosaku, berilah aku kemudahan dunia dan akhirat. Amin. Buat satu kita punya ringkas. Doa tu adalah untuk bila mana kita dalam keadaan nak cepat-cepat tu kita bubuh. Kan? Tapi kadang-kadang kita ni tak sebut kita berdoa pun, tapi dalam keadaan kita ni terdetik aja pun Allah terima. Dengan syarat kita ni dalam keadaan betul-betul penuh pengharapan. Doa ni tak semestinya angkat tangan, tak semestinya kita ni dalam keadaan betul-betul daripada muka depan sampai ke muka akhir. Kadang-kadang terdetik seketika pun, tu pun dah disebut sebagai doa. Sebab tu hati-hati. Detik pada hati, tu nama dia doa. Sebab tu hati-hati. Ada ke ustaz orang yang dia betul berdoa dalam keadaan angkat tangan pun tak terdetik pada hati? Ada. Ni tanya abang-abang depan ni, bila mana tengok bola kan ada berdoa. Oh ya Allah, minta lah gol, minta lah gol. Ya Allah, minta lah gol. Kan betul? Kan? Tu doa tu. Mana ada orang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Ya Allah, ya Rahman, janganlah gol. Mana ada? Ada ke? 90 minit angkat tangan, mana ada? Dia terdetik, ya Allah, minta lah gol. Tu je. Dia terdetik pun namanya doa. Sebab tu kena hati-hati. Tambah ibu-ibu belakang. Kalau ada anak-anak di sini, takut tu. Kalau ibu, ayah terdetik pada hati, jaga-jaga. Sebab
kederhakaan seorang anak terdetik pada hati mak, terdetik pada hati ayah, jaga-jaga. Ada risiko kecelakaan tu sampai. Sebab satu dosa yang dibayar cash atas dunia adalah dahaka pada mak ayah. Buat je apa-apa, cash dapat. Sebab tu hati-hati. Mak, ayah, jaga-jaga. Baik. Dan disebutkan tadi berkenaan dengan persiapan. Orang yang bijak, orang yang kaya ni, dia adalah orang yang dia tahu dia ni hidup akhirnya ke mana, dan dia ada satu persiapan yang cukup baik. Ini saya bagi 4 benda. Persiapan untuk kita ni bawa bekal menuju akhirat. Ni kita sebut sekali lalu je. Bab 9845. Baik. Yang pertama, jika ada hutang, cepat-cepat langsaikan. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah ni qada puasa, qada semayang, zakat tak bayar, apa semua tu hutang dengan Allah pergi bayar. Yang kedua, hutang dengan manusia. Hutang dengan manusia ni walaupun 20 sen kena bayar, jangan main-main. Kita duk kira halal. Ai 20 sen kira halal. Orang tu tak kata halal pun kita yang kata kira halal apa? Kira halal dia 20 sen pun kena bayar. Sebab tu panjang ayat dalam Quran, bila berhutang tulis. Walaupun sikit tulis, sebab takut lupa. Jaga-jaga. Hutang dengan kedai banyak pergi bayar. Sebab takut hutang tak bayar lagi mati susah. Yang kedua, jika ada penyakit, cepat-cepat ubati. Penyakit zahir, penyakit batin. Penyakit zahir ni kalau ada dalam hidup tak tenang. Ada pernah orang tanya, siapa-siapa hidup saya tak tenang? Saya bagi 4 benda ni. Kalau ada 4 benda ni, hidup tak tenang. Salah satunya, jika ada penyakit, cepat-cepat ubati. Tak tenang. Cuba tuan-tuan pergi kedai makan, tiba-tiba kawan kita depan, kopi makan, nasi kandar malam-malam, kering kepala ikan. Kawan ni pula minum teh tarik. Dia punya buih tinggi pada bumbung. Teh tarik agak-agak dia. Kawan tu kata, bos, teh tarik tu buat pekat-pekat lah. Nak susu banyak ke gula banyak? Susu banyak. Susu tu separuh cawan. No, kacau. Yang tu 3 Jumaat je pakai tongkat. Tu dia punya susu. Bos, manis sangat bos. Manis sangat pula. Tadi dia minta je tu. Tuan-tuan pergi ke kedai mamak. Kedai mamak ni satu-satunya kedai yang tak ada pekerja. Semua bos. Tuan-tuan pergi kedai mamak, satu-satunya kedai atas muka bumi yang tak ada pekerja, semua bos. Pergi, tuan-tuan panggil tukang lap meja, bos. Yang kat cashier, bos. Yang tengah goreng mi, bos. Tak percaya pergi, bos, lap meja, bos. Bos, lap meja. Bos, teh tarik, bos, teh tarik. Bos, bagi teh tarik. Pekerja mana ada kedai mamak? Tuan-tuan pergi tengok, mana ada? Semua bos. Mana faham? Tak faham, tanya orang sebelah. Mana ada pekerja kedai mamak? Baik, okey, kita melawak Kita pergi, kawan ni order makan sedap, kawan ni order makan sedap. Hak kita fikir apa aku boleh makan ni? Kita pun kata, bagi saya roti kosong. Lepas tu air pun kosong. Pasal apa hang? Poket kosong ke? Dia kata, tak, duit banyak tapi tak boleh makan. Doktor kata tak boleh makan ni, 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 tak boleh makan ni. Habis apa yang boleh makan? Tak tahu. Semua tak boleh makan. Nak makan yang ni tak boleh, nak makan ni tak boleh, nak makan ni tak boleh. Semua kena pantang. Sebab tu tuan-tuan kat sini, kalau siapa-siapa yang ada peluang nak makan apa-apa, makan. Jangan simpan-simpan. Saya betul-betul nak try lah daging ni sedap. Dia pun kata wagyu ni, ada duit pergi makan. Semalam baru try wagyu. Tuan-tuan tahu daging wagyu? Wagyu kan wagyu dia sebut lah, macam Naija lah. Baru try malam. Orang belanja ni sedap. Sebab syarat makanan tu nak sedap, tak payah benda-benda kat dalam. Syarat makanan sedap ada 3. 1 orang belanja, 2 orang masakkan, 3 orang bagi. Makanan tu akan sedap. Tu syarat makanan nak jadi sedap. Okey? Siapa-siapa nak masak 3 benda tu kalau ada memang akan sedap. Tu perancah rahsia nama dia. Baik. Okey? Orang belanja makan. Sebab tu orang tua selalu pesan, kalau nak makan apa makan, ada duit. Kalau benda lain nak jimat tak apa. Kalau makanan tak sah. Ada nak terasa nak makan. Sebab peluang nak makan ni bukan main selalu. Bila mana dia sakit, dekat terus. Sebab tu ada orang yang duit tak ada pun, tapi makan semua dia boleh makan.
Tapi ada orang yang duit banyak dalam poket, dalam bank tu tolak semua duit orang, duit dia punya banyak duit dalam bank. Tapi dia nak makan apa tak boleh. Nak makan ni sangkut, nak makan ni sangkut, nak makan ni sangkut, nak makan ni sangkut. Sebab tu peluang nak makan. Tak tenang, ada penyakit cepat-cepat ubati. Tambah penyakit dalam hati. Kalau nak jumpa dengan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang nak mengharapkan pertemuan yang baik dengan Allah, jangan syirik pada Allah, buat amal baik banyak-banyak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti bila nak bertemu dengan Allah, Allah tak pandang anak, harta, muka segok, muka kacak, duit banyak, tak pandang. Yang Allah nak tengok hati. Bila mana hati dia penyakit, macam mana nak jumpa dengan Allah? Bekal paling besar adalah hati. Dan yang ketiga, apa bekal nak bertemu dengan Allah? Bekal yang ketiga adalah jika ada musuh, cepat-cepat berdamai. Musuh banyak. Orang nak pergi jumpa dengan Allah, nak menuju ke sana, nak bawa kawan, nak bawa sahabat. Sebab syafaat seorang sahabat. Sebab apa kita nak pergi bawa musuh? Nak pergi cah buat apa banyak-banyak? Nanti bila ditimbang amalan di mizan, tiba-tiba orang, kita ni dah seronok amalan banyak. Seronok. Oi, beh ni seronok amalan banyak Nak masuk syurga ada orang panggil. Hai. Laju mbak. Siapa panggil tu? Jiran sebelah. Sebab apa dia panggil? Sebab kita pernah bergaduh dengan dia atas muka bumi. Tak minta maaf lagi. Dia panggil. Hang pernah bergaduh dengan aku. Bukan silap aku, hang punya silap. Hang buang sampah kat rumah aku kan? Hang punya silap, tapi hang tak minta maaf pun kat aku. Jom kita selesaikan. Pada hari kiamat, pada hari akhirat, Nabi sebut benang seutas, jarum sebatang pun akan dikembalikan. Sebab betul-betul punya adil pada hari perhitungan. Tapi kita tak nak selesaikan. Orang panggil, anak panggil, abah nak masuk mana tu? Jap, tunggu saya. Atas dunia saya ada rambut keluar selai, kenapa tak tegur? Lama aku lupa nak tegur pula. Isteri panggil abang, atas dunia saya tak tahu pun apa itu haid. Saya nak belajar, abang tak bagi, abang tak pernah ajar di rumah. Sudah macam-macam kena ni. Suami pun panggil kak, yang nak masuk juga kak? Nak masuk. Takkan macam tu senang lah. Abang tegur macam-macam atas muka bumi, kamu tak dengar pun. Dah tegur sampai bebek tapi tak dengar pun, jom kita selesaikan dulu. Habis kena tegur habis ni. Macam mana? Sebab tu kena selesaikan. Ada musuh atas muka bumi, cepat-cepat berdamai. Nak simpan lama-lama buat apa? Ni simpan sampai 7 keturunan tak baik-baik. Berbaiklah. Tengok ni. Sebab tu sebelum tidur, adab dia maafkan orang. Tuan-tuan kenal tak apa nama? Tuan-tuan kenal tak apa nama Nyonya Mansur? Kenal? Kenal Nyonya Mansur? Kalau tak kenal, balik nanti buka Google, type Nyonya Mansur. Tuan akan nampak muka dia macam tu. Pakai spek mata. Nyonya Mansur ni jahat tu. Tetapi tengok balik cerita dia. Apa nama ibu mertua aku 1960 apa tak silap, 1967 ibu mertua aku Kasim Selamat. Sabariah nak kahwin dengan Kasim Selamat, dia suruh kahwin dengan Dr. Ismadi. Bila Dr. Ismadi apa nama okey lah kali, kahwin lari lah kali. Mak dia hantar surat kata Sabariah mati melahirkan anak. Lah kali dia pergi kahwin dengan Dr. Ismadi. Bila mana kahwin, lepas tu dia kata Sabariah ni mati. Lepas tu bila mana nangis buta menangis. Bila menangis sampai buta tak boleh kerja. Lepas tu duduk di rumah, sewa tak bayar RM70 sebulan, kena halau dengan Abang Ali. Abang Ali kata, Cik Kasim ni duduk rumah Abang Ali satu sen sewa. Cik Kasim tak pernah bayar. Tapi Abang Ali pun tak pernah ambil. Jadi Cik Kasim, ni ada 2 orang nak sewa rumah Abang Ali. Harap Cik Kasim faham lah no. Tu cara nak halau orang. Kalau ada orang pergi rumah tuan-tuan tak reti-reti balik, halau gitu. Dia halau. Dah kali bila macam tu pergi keluar Combi dengan Muhammad Maidin jumpa, pergi bawa balik Penang. Berubat mata elok apa semua. Bila mata dah elok, nak jumpa dengan mak mentua, nak tanya mana kubur Sabariah. Tapi tanya mana kubur. Jahat tu mak dia tu, Nyonya Mansur tu. Jahat. Dia tipu pula tu, nak kahwin tak bagi, dia halau anak pada rumah. Jahat. Lah kali bila mana dah kahwin, dia pisahkan pula, kahwinkan pula dengan orang lain, dia tipu pula. Jahat tu. Tapi bila mana
Kasim Selamat jumpa dengan mak, dia tanya mana kubur, dia tunjuk mana kubur Sabariah. Dia ambil tudung masuk, dia pergi naik kereta tet sampai, bila sampai aja dia tunjuk tu dia kubur Sabariah. Kawan ni pun duduk termenung doa, baca Yasin, baca tahlil, bawa nasi pulut kuning. Lalah kali bila dah habis berdoa, bangun-bangun, orang tu kata, "Tuan, ni kubur isteri saya." Isteri saya ni. Dia kata, "Bukan, baca nama. Tengok-tengok nama lain." "Oh, lain." Ya Allah, kata, "Ni siapa punya ni?" Pusing-pusing belakang, tak payah marah pun, dialog tak keluar lagi pun, dah ampunkan mak Kasim, ampunkan mak Kasim, mak dah tua Kasim. Bila buat jahat rasa muda, bila kantoi rasa tua. Ampunkan mak Kasim, mak dah tua Kasim. Tu keluar dialog jahat dah. Kenapa Tuhan menjadikan kau sebagai manusia? Kan lebih baik kau dijadikan sebagai haiwan. Habis. Bila jadi macam itu, mak dia kata, "Ampunkan mak Kasim, minta maaf Kasim, ampunkan mak Kasim." Kalau tuan tengok cerita tu 40 kali dah mak dia minta maaf. Lama dah dia minta maaf. Kita kata Nyonya Mansur jahat, tapi dia dah minta maaf pada Kasim Selamat. Kita yang merasa baik, bila nak minta maaf pada orang? Kita rasa dia jahat, tapi dia dah minta maaf tau pada Kasim Selamat. Nyonya Mansur dalam hidup dia pernah buat jahat kat seorang je, kat Kasim Selamat je. Tu dia dah minta maaf dah. Tapi kita yang merasa baik, kita kata kita baik, Nyonya Mansur jahat, bila nak minta maaf kat orang? Tu soalan dia. Jadi kalau belum, pergi minta maaf. Musuh banyak kan? Pergi minta maaf cepat. Sebelum kita tidur minta maaf. Sebab ramai hak terasa hati tu. Dia kata makan dalam. Hati-hati. Sebab tu sebelum tidur pergi minta maaf kat orang. Sebab tidur ini dua. Bila tidur, roh akan keluar, antara dua je. Roh itu balik kepada jasad ataupun balik kepada pencipta. Kalau balik kepada pencipta, selamat. Jawapan dia, tidur dalam dosa, bangun dalam kubur. Dan yang keempat, sebagai penutup yang terakhir sebelum kita doa, bekal untuk menuju Allah adalah, jika ada dosa, tak payah jika lah, ada dosa, cepat-cepat minta ampun. Dosa dengan manusia, dosa dengan Allah. Siapa yang pernah merasa dia tak ada dosa, maka tak payah duduk di bumi. Sebab manusia di bumi memang dia akan ada dosa, walaupun sekecil mana pun akan ada. Kalau dia tak buat pun, rasa-rasalah ada. Sebab bila mana kita rasa ada dosa, kita akan minta ampun pada Allah. Jadi kita akan merubah diri kita, makin lama makin baik, dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain masa. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khair. Ya Allah, jika ada dalam surau ini yang sakit, kau sembuhkanlah. Jika ada yang berhutang, kau langsaikanlah. Jika ada yang bergaduh, kau damaikanlah. Jika ada yang bermasalah, kau bantulah ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabaraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, di hadapan ni ada kiswah Zainab. Saya sebutkan kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak beli ataupun nak sponsor untuk mana-mana masjid ataupun surau, boleh jumpa dengan sahabat saya berbaju ungu di sana tu, yang tengah pegang telefon topeng warna putih tu. Kiswah Zainab ini yang paling popularnya adalah dia pembekal kelengkapan set pengurusan jenazah. Ni bukan kotak bunga telur kan? So ni nampak cantik kan? Dalam ni segala benda ada. Jadi tuan-tuan boleh tengok nanti di penghujung. Dan selain daripada tu, dalam ni dia ada kain kafan, dia ada telekung, serban, jubah, minyak atar dan sebagainya. Ada juga di sini. Jadi tuan-tuan, jika tuan-tuan ada nak wakaf di mana-mana tempat ke, sekotak ke, dua kotak ke, tuan-tuan boleh berjumpa dengan sahabat saya untuk dapatkan pencerahan. Set kelengkapan jenazah. Jadi tuan-tuan tak payah susah dah nak beli apa semua, cari itu cari ini, segalanya dah ada di dalam ini, lengkap A to Z ada untuk pengurusan jenazah. Yang tak ada cuma jenazahnya di dalam. Kalau ada di dalam, kotaknya makin besar kan. Dari kecil semuanya ada di dalam. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain masa. Minta maaf salah silap jika ada terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar orang dekat sikit.